Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'in. Selama-lamanya marilah kita mewafatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini kita masih lagi dapat OKU yang mana sebagaimana yang kita janjikan sebelum ni, sebagaimana yang saya janjikan sebelum ni, di page Satuan OKU Bidayuh Langat kami akan membawakan anda program-program ilmiah yang berbentuk advokasi khas untuk OKU. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang mana berkenaan dengan Al-Quran bersuara untuk OKU. Jadi pada kali ini sebagaimana yang sedia maklum, kita akan sekali lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Faizal Binci Yusof, YDP Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, PERTIS. Jadi apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Lain sana clear? Alhamdulillah, comel, cantik dengar ni. Okay, jadi insyaAllah harapnya diskusi kita pada hari ini tiada halangan dan akan berjalan sebagaimana yang dirancangkan insyaAllah. Jadi kepada viewer ataupun penonton-penonton yang sedang menyaksikan program live kita ini, jadi saya ingin minta bantuan ataupun jasa ataupun dakwah kecil kepada semua untuk share, like dan share. Betul. Dan saya bawahkan program page kita ni agar masyarakat di sana khususnya OKU dapat menyaksikan pembincangan kita pada kali ini. Dan saya sendiri mohon maaf lah sebab ada sedikit gangguan, gambar saya sendiri tak nampak, tapi tak apa. Ala-kulihal gambar penceramah kita ni nampak, itu yang penting. Okey, jadi tanpa memanjangkan kalam, anda mempersilakanlah Al-Fadhil Ustaz Faizal untuk meneruskan perkongsian kita pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Pertama dan selamanya setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan izin dia kita dapat bersama pada kali ini 10 Syawal Amin pada 10 Syawal pada hari ini dalam program yang disebut oleh saudara Nazmi tadi, iaitu advokasi kita berkaitan dengan kesedaran masyarakat berkaitan dengan OKU. Jadi alhamdulillah walaupun kita masih berada dalam suasana Syawal Amin kita terus dalam usaha kita ini, dan pada kesempatan ini saya dan sahabat-sahabat bagi pihak Persatuan OKU Berdayuh Hulu Langatnya, iaitu pengendali utama unit pengupayaan orang kurang upaya ataupun disebut sebagai upaya, dan juga sahabat-sahabat PERTIS dan seluruh sahabat-sahabat OKU mengucapkan biasa selamat Hari Raya Aidilfitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita. Jadi kita live ini, Nazmi dan saya masing-masing berada di rumah. Biasalah kadang-kadang dengan suasana kita tu akan terserlah suasana rumah tu, tak boleh nak lari Amir dah.
Betul, 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 Ustaz. Suasana suasana kampung kita tu Suasana akan kampung, kadang-kadang kadang-kadang termasuk tu inilah, kena harap maklum lah dengan suasana-suasana tadi tu. Jadi alhamdulillah program kita ini terus mendapat dukungan, perhatian pihak-pihak berkuasa selain daripada Majlis Agama Islam, kalau kita di Selangor daripada Majlis Agama Islam Selangor, dan juga pihak-pihak masjid, pihak-pihak surau, dan juga pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan usaha gandingan pelbagai pihak ini sangat penting sebenarnya supaya masyarakat umum dan OKU itu sendiri tidak melihat OKU itu dalam perspektif yang sempit. Sempit tu maksud dia, bila sebut OKU orang nampak kesian, orang nampak belas simpati, dan orang nampak kebajikan cara lama, bukan kebajikan cara Quran, kebajikan cara lama. Kebajikan cara lama ni maksud dia, bila sebut OKU orang fikir apa nak bagi pada OKU tu ni. Bila sebut tentang OKU, orang duk memikirkan bantuan apa yang nak dibagikan kepada OKU tersebut. Jadi walhalnya apa yang penting, apa yang mustahak ialah bagaimana OKU tersebut perlu dipastikan. OKU itu tersebut perlu dipastikan kelangsungan kehidupan dia. Bagaimana OKU itu perlu dipastikan sifat insaniah dia, sifat insani dia dapat dibangunkan. Itu yang perspektif Islam. Jadi untuk tujuan tu, Mi dan sahabat-sahabat follower kita, bila kita sebut tentang OKU, dia bukan sekadar tentang apa yang nak beri pada OKU. Apa sumbangan, berapa sumbangan, apa jenis sumbangan. Tapi lebih daripada itu, ia berkaitan dengan pembangunan kehidupan. Bila dalam keadaan tersebut, kita perlu rangkuman kerjasama pelbagai pihak situ, Mi. Kita bukan hanya tentang kebajikan saja, bukan kata JKM saja, bahkan seluruh pihak perlu terlibat sama di dalam membangunkan golongan OKU ini. Kerana tu kita menyebutkan tajuk hari ini, Mi, kita oleh kerana alhamdulillah Allah mengurniakan kita satu nikmat yang paling agung. Satu nikmat yang tidak ada banding dia, tolok banding dia, iaitu Islam, iman. Jadi tentunya di situ rujukan utama kita ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas para ulama'. Sebagaimana perbincangan kita biasa kita bincang, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita ni OKU, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan di tengah-tengah masyarakat ni adanya OKU, maka Allah Taala tahu OKU ni apa kelemahan dia, apa kelebihan dia, apa dia punya kekurangan dia, apa dia punya kekuatan dia. Antara yang biasa kita sedari, yang biasa disebutkan, antara kita sebut benda yang kurang dulu supaya kita rasa benda tu lebih realistik, lebih orang kata lebih hampir dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita nak sebut kekuatan, kita nak sebut kehebatan, orang kata kadang-kadang tak jejak ke bumi. Kalau orang Kelantan kata tak jejak. Jadi kita nak tahu, biar kita nak menampilkan realiti OKU ni macam mana. Dari segi realitinya OKU, kalau kita perhati, OKU ni dia susah untuk mengenengahkan diri dia. Dia susah untuk terampilkan diri dia. Kalau boleh dia tak nak campur dengan masyarakat pun. Kalau boleh dia kata padan dia hidup seorang je. Tak perlu interaksi dengan sesiapa, tak perlu berhubungan dengan sesiapa, memadai kalau dia habis-habis pun keluarga dia saja, Mi. Itu yang lazim dilalui ataupun dialami oleh kita sahabat OKU. Jadi dalam keadaan tersebut, bila kita rasa rendah diri, rasa kekurangan, kita tak nak berinteraksi, kita tak nak menyuarakan apa yang perlu. Jadi biasa diambil tindakan, tak apa, duduk senyap, duduk diam. Jadi suasana ni Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dengan apa yang dilalui, apa yang dialami oleh OKU.
Makna kerendahan, rasa rendah diri yang ada pada diri seseorang OKU, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kerana itu Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW melalui hadis-hadis dia, melalui apa yang disabdakan, dan Allah SWT melalui apa yang difirmankan, Allah Ta'ala dan Rasulnya bersuara bagi pihak OKU situ ni. Jadi itu sebenarnya kita rasa terlalu agung nikmat yang Allah beri, iaitu nikmat iman dan Islam ini, kerana Islam yang akhirnya mengangkat OKU tersebut. Jadi untuk kita memahami situasi ni, untuk kita faham bagaimana yang dikatakan Al-Quran, As-Sunnah bersuara untuk OKU, kita kena tengok apa yang pernah berlaku pada zaman jahiliah dulu ni. Zaman jahiliah di kota Mekah dulu, orang-orang dhaif termasuk OKU, orang miskin, orang susah, mereka ini lazimnya menjauhkan diri daripada suasana kota Mekah. Dia tak nak bercampur dengan masyarakat, orang kata masyarakat yang bertamadun. Jahiliah, orang jahiliah ni, zaman jahiliah dulu, masyarakat dia dari segi material sangat-sangat orang kata okey. Maknanya dari segi kebendaan tidak ada yang tak cukup, sebab diorang ni masyarakat dagang di kota Mekah dulu. Diorang ni semua jenis geng-geng korporat berdagang di Yaman, berdagang ke Syam dengan dagangan yang bukan kecil, mana kadang-kadang mencetah jutaan nilai dia. Jadi golongan yang dhaif termasuk OKU, orang miskin, mereka menjauhkan diri daripada kelompok utama ini sebab merasakan kerendahan mereka, rasa rendah diri, rasa kurang. Suasana ni mula berubah bila datangnya baginda Rasulullah SAW dengan cahaya Islam. Mereka mula merasakan adanya cahaya, adanya suasana yang mampu membela mereka. Di situ sejak kebangkitan Islam, sejak kelahiran baginda Rasulullah SAW, mula kelompok-kelompok ini, golongan ini yang kita katakan golongan mustada'afin, golongan dhaif, OKU-nya, mereka yang miskin, yang susah ni mula mendekatkan diri kepada ibu kota Mekah, iaitu Kaabah, mula berdamping dengan Masjidil Haram untuk mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam suasana ini mereka merasakan Islam ni asas dia daripada perkataan Assalam, iaitu sejahtera, selamat. Mereka yakin, dia orang Arab ni, jadi dia tahu bila sebut tentang kata Assalam ni, mereka sangat memahami bila sebut Assalam ini suatu jaminan hidup yang sejahtera, hidup yang penuh harmoni, hidup yang penuh kesempurnaan. Maknanya tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi perbezaan darjat atau seumpamanya. Jadi di situ mereka yakin akan apa yang berlaku, apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, termasuklah kepada golongan OKU pada waktu itu. Dan dalam suasana ini tampillah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang kisahnya dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Abasa, iaitu Sayyidina Abdullah ibnu Maktum. Sayyidina Abdullah ibnu Maktum ni, kita tengok sikit biodata beliau. Beliau adalah waris kepada Khadijah binti Khuwailid di sebelah ibu. Ada yang menyebut dia ni, banyaknya yang menyebut dia ni sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid. Maknanya hubungan keakraban dia dengan Rasulullah SAW sangat-sangat rapat tu ni. Dan sahabat-sahabat pendengar sekalian, maknanya sangat-sangat rapat, bukan sekadar bersahabat, tapi mereka berada dalam lingkungan kekeluargaan. Maknanya dalam suasana mereka ada hubungan keluarga. Dari segi asalnya, Abdullah ibnu Maktum ini, mengikut hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik, beliau ni memang buta sejak kecil. Tak nampak daripada kecil lagi. Dan dia ni memeluk Islam di kalangan mereka yang terawal memeluk Islam. Kalau kita tengok perbincangan para ulama dalam surah Waqiah, misal kata,
yang disebut golongan yang difirmankan a'udzubillahi minasyaitonirrajim as-sabiqun as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim. Allah Taala menyebutkan tentang bagaimana adanya satu golongan yang awal, yang mana golongan awal ini mereka mendapat balasan yang awal di akhirat kelak. Dan antara golongan yang disebut sebagai golongan as-sabiqun ini ialah para sahabat ridwanullahi ajma'in yang berjuang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memeluk Islam awal pada zaman Kota Mekah tadi tu Mi. Jadi mereka ini, kalau kita tengok perbahasan-perbahasan dalam kitab-kitab sirah, mereka ini di dunia pun telah ada kedudukan istimewa. Kalau kita tengok zaman Khalifah Umar itu, ada yang diperkenalkan satu skim At-Tayyar. Skim At-Tayyar ini satu skim sari hidup yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat. Dan golongan sahabat-sahabat yang awal memeluk Islam termasuk Abdullah Ibn Maktum diberikan satu imbuhan yang berbeza berbanding sahabat-sahabat lain. Jadi itu kita nak tengok bagaimana antara mereka ini ialah Abdullah Ibn Maktum. Jadi Abdullah Ibn Maktum radhiyallahu anhu ini, beliau ini telah memeluk Islam sejak awal. Dan biasa diceritakan antara kegairahan ataupun kecenderungan Abdullah Ibn Maktum ini bila setiap kali dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beliau menyebut ya Muhammad alimni anil Quran. Dia kata, wahai Muhammad, sebab dia ni keluarga, dipanggil Muhammad, ajarkanlah aku kepada Al-Quran. Jumpa Nabi, ya Muhammad alimni anil Quran, ajarkan kepada aku Al-Quran. Kalau ada turun wahyu sebelah pagi, bila jumpa Nabi sebelah petang, dia tanya pagi tadi apa wahyu turun. Kalau turun wahyu sebelah malam, pagi esoknya dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya malam tadi ada tak apa-apa wahyu turun. Begitulah seterusnya berlangsung dilalui oleh Abdullah Ibn Maktum radhiyallahu anhu ini. Maka suatu waktu Abdullah Ibn Maktum ini telah mendatangi baginda Rasulullah SAW dalam satu peristiwa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Abasa. Ini biasa kita sebut dan biasa para asatizah, para ustaz, para tok-tok guru kita sebut tentang surah Abasa ini. Cumanya dalam perbincangan kita, tajuk kita hari ini, saya nak bawa satu kefahaman sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersuara melalui Al-Quran, bersuara Al-Quran yang bersuara untuk OKU, untuk diketengahkan tentang kewujudan, tentang potensi, kebolehan, isu berkaitan dengan OKU ni yang perlu disedari oleh masyarakat. Pada waktu itu yang perlu disedari oleh baginda Rasulullah SAW dan para muslimin pada waktu itu tentang keberadaan dan paling utama pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang OKU yang diwakilkan kepada Abdullah Ibn Maktum Tumi. Jadi dalam keadaan ini, suasana yang digambarkan dalam surah Abasa ini, kita ambil sedikit. Kenapa surah Abasa ini satu surah yang sangat-sangat unik? Dia melibatkan kedudukan surah ini. Surah ini merupakan surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah. Bahkan surah ini diturunkan pada tahun keempat. Tahun keempat ni tahun pertama bermulanya dakwah secara terbuka. Maknanya sebelum tu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dakwah baginda Rasulullah SAW dilangsungkan secara tertutup. Minah dan sahabat-sahabat kita di luar sana, bermula tahun keempat, dakwah Nabi berlangsung secara terbuka. Dan di situlah bila dakwah Nabi berlaku secara terbuka, berlakulah peristiwa yang dirakamkan dalam surah Abasa ini. Pada waktu itu, Nabi sedang mengadakan satu dialog yang penuh strategik dengan para pimpinan kota Mekah. Sebab Nabi nak bawa Islam, baru nak perkenalkan Islam secara terbuka ni, maka dapatlah satu peluang dialog penuh strategik antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut sebagaimana biasa, kenapa kita perlu beri perhatian kepada dialog yang sedang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Pertama, kedudukan kota Mekah itu. Biasa kita ulang ni sebab kita nak memberi faham peristiwa yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW ini satu peristiwa yang sangat unik. Satu peristiwa yang besar.
Kota Mekah ini merupakan Ummul Qura, iaitu bandar yang menjadi ibu kepada Al-Jazirah Tanah Arab. Seluruh Tanah Arab, Kota Mekah ialah Ummul Quranya, ibu kota dianya. Maka di situ boleh difahami seluruh masyarakat Jazirah Tanah Arab ini memberi tumpuan kepada kekuatan ataupun kedudukan Kota Mekah ini. Jadi di situ yang keduanya kita kena faham, bila kedudukan Kota Mekah ini sangat istimewa pada pandangan ataupun pengertian penduduk Jazirah Tanah Arab, tentunya lah pimpinan Kota Mekah, pimpinan politik Kota Mekah, penguasa-penguasa politik Kota Mekah ini sangat dihormati dan sangat disegani oleh seluruh penduduk Jazirah Tanah Arab di situ. Maknanya mereka ni sangat berpengaruh. Yang ketiga, yang satu perkara yang kita kena sedar, tidak semua orang Arab, Amin, tak semua orang Arab boleh menjadi pembesar penguasa di Kota Mekah. Hanya golongan Quraisy. Kalau kita di Malaysia ni, maknanya yang menjadi pemerintah penguasa politik Malaysia ialah bangsa Melayu, orang Melayu. Jadi di tengah Kota Mekah ni, orang Arab ni dia ada suku kaum banyak. Dan yang masyhur ialah suku kaum Quraisy. Suku kaum Quraisy ni macam orang Melayu lah. Dia ada orang Banjarnya, orang Jawanya, ada orang Terengganu, orang Kelantan dan seumpamanya. Quraisy ni pun dia ada banyak Bani. Ada Bani Adinya, Bani Hashimnya. Dia banyak. Tapi secara umumnya kaum Quraisy lah di kalangan orang Arab yang menguasai pimpinan kuasa politik Kota Mekah. Dengan faktor yang ketiga ni, dia menjadikan pimpinan politik Kota Mekah ni sangat berpengaruh di dalam, bukan sahaja di Mekah tu sahaja, tetapi seluruh Jazirah Tanah Arab yang merangkumi daripada Syam di sebelah utara sehingga ke Yaman di sebelah selatan. Mereka ini sangat berpengaruh. Jadi perkiraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam ke tanah Arab, Jazirah Tanah Arab ini, yang strategi yang diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah golongan yang disebut sebagai Al-Mala', Al-Quran biasa sebut golongan-golongan ni Al-Mala'. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Mereka ini semua golongan-golongan Al-Mala', Haman, golongan Al-Mala', bangsawan, pembesar-pembesar, orang kata pimpinan politik. Itu memang kerja nubuwah, dakwah nubuwah, sentiasa berhadapan golongan-golongan elit, golongan-golongan pimpinan utama masyarakat ini, supaya perkiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah mereka ini, golongan Al-Mala' ini memeluk Islam, tentunya ia akan mempengaruhi para penduduk Jazirah Tanah Arab tadi. Jadi di situ kita dapat faham sebenarnya dialog antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa kita sebut, biasa kita ulang, dengan para pembesar Quraisy Mekah ini sangat penting. Maknanya sangat-sangat mustahak. Di tengah-tengah dialog ni lah, tengah-tengah orang kata kehangatan dialog ini, sebab biasa kalau kita tengok sirah, ada yang membincangkan sampai Nabi tanya golongan Quraisy ini, pembesar-pembesar dalam dialog tu, Nabi tanya, hal tara fi ma aqulu ba'sa. Dia kata, apakah kamu dengar apa yang aku sebut ini? Mereka kata, na'am ya Muhammad. Ya, kami dengar, wahai Muhammad, teruskan. Dia nak menggambar kami dan sahabat-sahabat pendengar sekalian betapa dialog yang sedang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW ini responsif. Dia bukan dialog satu hala, tapi berdialog dua hala. Sebab diorang ni nak tahu apa yang disebut tentang Islam, apa yang disebut tentang mentauhidkan Allah SWT, itu diorang nak tahu. Begitulah gambaran dia ni. Jadi di tengah-tengah dialog ni lah, Abdullah Ibn Maktum seorang yang buta. Kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat dah biasa bercampur dengan orang buta ni, kita akan tahu sifat orang buta ni macam mana, apa tumpuan orang buta ni macam mana. Abdullah Ibn Maktum ni, perangai dia tak jauh beza dengan kita yang ada hari ni, orang buta hari ni. Maknanya kalau nak tengok gambaran, sedikit gambaran, nak tahu gambaran macam mana sikap Abdullah Maktum, fokus Abdullah Ibn Maktum, kita akan sampai nanti. Boleh tuan-tuan boleh tengok macam mana suasana dia kalau bila disebut pada orang buta hari ni. Jadi Abdullah Ibn Maktum dia pergi ke Masjidil Haram, dia terdengar suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Muawiyah. Itu aku tengah live. Abdul Ibn Maktum ni datang Muhammad Muawiyah. Ni pemantau video. Abdul Ibn Maktum dia masuk ke Masjidil Haram. Dia terdengar suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah Kaabah sana. Dia pun pergi. Dia pun pergi tanpa disedari bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam sesi dialog ni. Jadi dia tak nampak, yang dia tahu dia dengar suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Lalu dia pun panggil, ya Muhammad, alimni anil Quran. Nabi tak orang kata tak pedulikan dia sebelah kanan, dia pergi ke sebelah kiri, dia tanya, ya Muhammad, alimni anil Quran. Beberapa kali dia tanya, Nabi pun tak layan dia, akhirnya pun dia nak melangkah pergi. Tengah dia nak melangkah pergi itulah baginda Rasulullah SAW mendapat wahyu surah Abasa ini, dan uniknya Rasulullah SAW terus baca surah tersebut dalam suasana dialog tadi tu. Jadi dalam keadaan tu kita boleh bayang, dalam orang kata dialog penting ni, Nabi terus baca sebab Al-Quran menyebut wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah baginda Rasulullah SAW, Nabi Rasul-Rasul ini bertindak sesuatu mengikut hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya para nabi termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertindak mengikut apa yang diwahyukan kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersebut, beliau terus membacakan surah tersebut yang mana dimulakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita ambil ayat situ dulu je. Bagaimana disebutkan abasa? Abasa ini kalau kita tengok tafsir Pipin Ar-Rahman ataupun dalam tafsir bahasa Melayu yang lain, disebutkan abasa ini bermasam muka. Ia bermasam muka dan berpaling dari. Watawalla, berpaling dari. Turning from. Kalau kita nak tengok kalimah abasa ini dalam budaya Arab, dia ada beberapa kalimah lain. Kalau kita tengok perbincangan para ulama, para cendekiawan yang mengkaji tentang aspek surah Abasa dan berkaitan dengan OKU, dikatakan Abasa ni beberapa kalimah perlu kita fahami. Antaranya Al-Kalah ataupun Al-Basar. Al-Kalah, Al-Basar, Abasa, ia menggambarkan suasana riak wajah yang terganggu. Dia berkerut. Gitu. Dia berkerut. Nabi menggambarkan suasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terganggu kerana didatangi oleh Abdullah Ibn Maktum dalam suasana beliau baginda sedang mengadakan dialog yang kita kata tadi, yang penting tadi tu. Jadi di situ baginda terganggu. Maka itulah disebutkan abasa ataupun beliau berkerut dahi, bukan bermasam muka. Ini kita boleh tengoklah perbincangan, tapi suasana dia, kalau disebut bermasam muka, ia tidak sesuai dengan akhlak baginda Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW ini disebutkan, dirakamkan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri engkau wahai Muhammad adalah mempunyai akhlak yang terpuji. Nabi tidak bermasam muka kerana datang kepada dia seorang sahabat dia, melainkan dia hanya menunjukkan riak wajah yang terganggu. Dan di sini bila disebutkan kalimah watawalla, dia bermaksud Nabi ni dia berpaling dari, bukan berpaling kepada. Di sinilah sahabat-sahabatnya, Najmi dan sahabat-sahabat kita di luar sana, Allah Subhanahu Wa Taala nak highlight dalam surah Abasa ini, ia adalah berkaitan dengan OKU. Apa yang Allah highlightkan bukan tentang dialog yang penting tadi, melainkan kehadiran Abdullah Ibn Maktum. Itu yang Allah nak highlight. Di sinilah yang kita katakan sebenarnya Al-Quran bersuara untuk OKU. Begitu juga tuan-tuan, sahabat-sahabat pendengar, sahabat-sahabat kita di luar sana, saya nak bawa satu surah
ayat lain dalam surah Al-Ahzab yang mana Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sadaqallahul azim. Kita tak nak bincang panjang ayat ini. Tapi antara periwayatan asbabun nuzul ayat Al-Ahzab 36 ini, ia adalah berkaitan dengan satu peristiwa yang berlaku antara baginda Rasulullah SAW dengan Julaibib. Walaupun di sana ada periwayatan-periwayatan yang lain, tapi antara yang masyhur ialah peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan Julaibib, seorang sahabat yang kedil, Ukiyu. Jadi dalam peristiwa ni, Rasulullah yang menyarankan kepada Julaibib radhiyallahu an untuk berkahwin. Cerita dia panjang. Jadi dua kisah ni, yang pertama Abasa, surah Abasa, peristiwa yang dilalui antara Rasulullah SAW dengan Abdullah ibn Maktum. Dia mengendengahkan Al-Quran bersuara untuk OKU. Dan surah Al-Ahzab 36, ia memperkuatkan lagi keprihatinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bila baginda sangat-sangat mengambil berat tentang sahabatnya di kalangan OKU, iaitu Julaibib. Ini yang kita nak sebut tu, Mi dan sahabat-sahabat sekalian. Saya rasa kita nak berhenti di situ. Bagaimana Allah Ta'ala bila berfirman, Abasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, ia jelas membawa satu mesej bahawa Islam sangat-sangat melihat keberadaan OKU di dalam masyarakat, sangat-sangat memberi perhatian tentang adanya OKU di dalam masyarakat. Sebab itulah kita balik semula kepada perbincangan awal, kita balik semula kepada apa yang difirmankan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai sekalian umat manusia, abdikanlah diri kepada Tuhan yang menjadikan Rabb, yang menjadikan kamu dan yang menjadikan mereka yang terdahulu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Di sini kita faham yang menciptakan khalaq, menciptakan kita, menciptakan manusia ialah Rabb, Rabbul Alamin. Dialah pemilik kuasa seluruh alam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia tidak sama sebagaimana kita mencipta barang. Manusia ni dia mencipta daripada sesuatu yang ada, tetapi Allah SWT dia menciptakan sesuatu yang asalnya tak ada. Manusia ni tak ada, tapi Allah Ta'ala yang ciptakan. Jadi bila dalam keadaan tersebut, Allah Ta'ala ini dia maha berkuasa, maha mereka. Macam mana dia nak jadikan manusia ni bentuknya, dari segi bangsanya, kulitnya, termasuklah daripada ciri-ciri fizikal, Allah SWT lah yang maha menentukan segala-galanya, termasuk manusia itu OKU ataupun sempurna pada pandangan sudut kaca mata kita. Jadi di situlah bila Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, dia tahu manusia ni bagaimana, yang dikatakan sempurna ni macam mana, yang dikatakan OKU ni macam mana. Maka di situlah melalui Al-Quran dan baginda Rasulullah SAW, utusannya Allah Subhanahu Wa Taala, diketengahkan bagaimana penampilan, bagaimana model ataupun sistem yang dibangunkan oleh Islam di dalam hal ehwal kemasyarakatan, hubungan antara manusia sama manusia, antara yang sempurna dan sempurna, antara yang sempurna dan kurang upaya, antara yang kurang upaya sesama kurang upaya. Itulah yang dia beri perhatian oleh Islam, adanya interaksi yang perlu diberi perhatian. Kerana itulah dalam surah Abasa, dalam peristiwa yang dirakamkan oleh dalam surah Al-Ahzab yang kita bincang tadi, kita sebagai permulaan, Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan baginda Rasulullah SAW melalui keprihatinan sabda-sabda daripada apa yang
tampilkan sikap yang ditampilkan oleh baginda, ia menggambarkan Mia dan sahabat-sahabat pendengar kita semua, sahabat-sahabat viewers kita di page, betapa Islam sangat-sangat memberi perhatian kepada keberadaan manusia yang dikatakan sebagai OKU, bagaimana Quran dan baginda Rasulullah SAW bersuara untuk OKU. Gunanya Mimi untuk kita OKU tidak perlu rasa rendah diri. Gunanya supaya masyarakat tahu tanggungjawab mereka kepada OKU, sebab itu yang ditentukan, itu yang ditetapkan oleh Al-Quran, itu yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau tidak kita rasa macam kita sebut awal tadilah, kita rasa rendah diri, rasa malu. Tapi bila kita menyedari bahawa Al-Quran, bukan kata benda-benda kecil, Al-Quran cerita tentang OKU, Rasulullah SAW beri perhatian kepada OKU. Bila kita menyedari situasi ini, dia akan mendatangkan izzah keinsanan tadi tu, kemuliaan sebagai insan itu, untuk kita mengejar bagaimana kita ni walaupun OKU boleh menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana masyarakat sebenarnya berperanan untuk bawa OKU menjadi hamba Allah yang bertakwa. Begitulah sebagai orang kata permulaan bila kita nak menyebut tentang Al-Quran bersuara untuk OKU. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan sambung lagi dengan perbincangan daripada surah Abasa. Baru kita habis ayat pertama ni, kita bincang sebagaimana saya biasa sebut, kita ni kita bukan mentafsirkan ayat, tapi kita hanya mengambil pengajaran daripada tafsir para ulama yang telah diketengahkan. Jadi sahabat-sahabat viewer kita ni elok dan sangat-sangat wajar untuk belajar Al-Quran, dari tafsirnya kena terus belajar untuk kita faham isi kandungan Al-Quran. Apa yang kita bincang pada hari ini bisa kata ia hanyalah sebagai olahan ayat Al-Quran melalui tafsiran para ulama dalam konteks perbincangan membina masyarakat yang sejahtera bila adanya di tengah-tengah masyarakat ni adanya OKU. Jadi itulah ambil secara orang kata seimbas selalu dalam kita mengisi ruang PKPB Syawal ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat. Mudah-mudahan ia mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala anugerahkan kita Idul Fitri, bila kita faham kehebatan Al-Quran ini, biar bertambah rasa sayang kita, rasa kasih kita kepada Allah SWT, biar rasa keinginan kita untuk baca Quran tu biar sentiasa ada. Jadi rasa itu dulu Mi. Kalau kau ada respon, ada perbincangan-perbincangan lain, kita persilakan. Wallahu a'lam. Jadi jazakallah khairan jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perbincangan dan perkongsian yang menarik berkenaan dengan Al-Quran bersuara untuk KU. Jadi sebagaimana yang saya maklum sebelum ni, di dalam Al-Quran di dalam 114 surah tu ada satu surah yang special, dan hari ini telah terjawab, yang mana surah Abasa merupakan salah satu antara surah yang khusus untuk OKU yang Ustaz, sebagaimana yang Ustaz ceritakan tadi. Dan sebenarnya kita di kalangan OKU ni sebenarnya kita beruntung dan bertuah kerana Al-Quran sendiri mengambil cakna, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ambil cakna tentang OKU, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ambil cakna dengan keprihatinan kepada golongan OKU. Jadi sebagai OKU, orang kata ana ambil ringkaslah, orang kata intipati yang Ustaz bagi tahu tadi, maknanya sebagai OKU ni kita tak seharusnya kita pinggirkan diri kita dengan agama. Sebabkan agama sendiri pada kita, kenapa kita pula perlu menjauhi dengan agama? Tak sepatutnya macam itulah. Jadi dalam Al-Quran juga kita tak seharusnya untuk kita meminggirkan diri juga dengan Al-Quran, dan kita kena belajar dan mendalami dan menghayati dan mengamalkan dan memperjuangkan agenda Al-Quran itu sendiri. Betul tak Ustaz? Okay. Betul. Jadi untuk sebelum kita berakhir Ustaz, nak ambil satu soalan daripada viewer kita, ni penonton regular kita. InsyaAllah. Cik Cik Heng ataupun Mutiara Kasih Heng. Ya. Bagaimana cara
Ustaz, okay, Ustaz dengar. Dia tanya bagaimana kita nak memantapkan akidah bagi golongan OKU dan terutama mu'alaf lah. Mungkin dia rujuk pada dia lah sebab memang dia kena mu'alaf kan. Okey. Jadi Ustaz, mungkin boleh Ustaz. Okay. Terima kasihlah kepada orang kata follower kita ataupun ni sebenarnya penggerak kita juga utama, saudara Mutiara Kasih ni. Apa yang orang kata dalam seberengkas lah apa yang saya boleh sebut. Pertama, soalan tu boleh juga ditanyakan pada yang lain. Tapi apa yang penting dalam Islam ini, Nabi pernah menyebut kita nak hendakkan akhirat kena ada ilmu, nakkan dunia kena ada ilmu, nakkan kedua-duanya kena ada ilmu. Tak ada cari jalan lain, jalan pintas ke, shortcut ke, bypass ke, melainkan kita kena cari jalan untuk belajar, untuk memahami bagaimana untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, bagaimana untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT, kita kena belajar. Jadi itulah yang rasa yang paling saya nak kita beritahunya, sentiasalah cari peluang untuk terus belajar tentang Islam ini sebab ilmu Allah ini terlalu luas. Ilmu Allah ini terlalu besar, dia punya jangkauan yang kita tak mampu nak cukup. Tapi kita perlu berusaha untuk belajar dalam ruang waktu yang ada, dalam usia yang diberikan supaya kita lebih dekat, lebih orang kata hampir kepada Allah SWT. Kita nak hampir kepada Allah Ta'ala, kita kena faham syariat. Antaranya nak semayang, kita kena tahu macam mana nak semayang. Kita kata kita tak boleh semayang ikut suka hati kita. Cara angkat takbirnya, cara qiyam berdirinya, duduknya, termasuk kita sebagai OKU, macam mana kita nak solat dalam keadaan kita ada kekurangan. Itu kita kena belajar akhirnya. Jadi di situlah saranan saya supaya Allah permudahkan kita semua, saya, Nazmi dan seluruh sahabat-sahabat untuk terus belajar, untuk terus memahami Islam ini agar kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan akhirnya mendapat redha dan kasih sayang daripada Allah SWT. Wallahu a'lam. Respon kepada soalan sebentar tadi. Jadi demikianlah berakhirnya program Bicara OKU kita pada pagi ini, dan untuk hari ini Ustaz baru kata menghuraikan ayat pertama daripada surah Abasa, dan perbincangan ini masih lagi panjang dan amat menarik sebenarnya. InsyaAllah. Jadi pada sahabat-sahabat yang tak menonton, InsyaAllah akan datang kita akan bawakan lagi perbincangan bersama Ustaz dengan topik-topik yang lain pula yang akan dikupaskan juga dalam surah Abasa. Jadi jangan lepaskan peluang kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton. Sekali lagi mohon sahabat-sahabat semua untuk jalankan dakwah kita untuk share page Persatuan Hidayah ini agar ramai lagi di luar sana yang dapat manfaat daripada perbincangan dan perkongsian kita. Okey, jadi anda rasa cukuplah setakat di sini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu daripada kelemahan diri kami semua. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.